Okey, students, kita berjumpa lagi pada hari Jumaat, okey, 18 hari bulan Jun tahun 2021 dalam PDPR dan PKP 3.0. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi dan Allah SWT lah, okey. Kerana kita dapat jumpa lagi lah dalam kelas ni dan diberikan kesihatan dan kesempatan serta ruang untuk terus belajar. Okeylah, tanpa membuang masa, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, bersama dengan cikgu juga adalah Muhammad Haikal Adam bin Zulkifli, satu-satunya pelajar lelaki yang ada pagi ni di talian. Kan? Maklumlah Haikal kaum lelaki ni spesies hampir pupus. Gitulah dia. Kejap ada, kejap tak ada. Okey, Haikal konsisten. Alright. Baiklah, sihat Mawadah, Fatin, Airin, Syarifah, Haikal Sihat. sihat hari ni? Sihat. Alhamdulillah. Sihat, Airin cikgu. okey Airin? Alhamdulillah. Haikal pun sihat. Alhamdulillah. Bagus. Okey, baiklah. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan pelajaran kita. Okey, beritahu dengan cikgu. Kalau tak silap cikgu lah, kita dah habis. Yes. Pada pelajaran hari Isnin yang lalu, pada pelajaran hari Isnin yang lalu sampai mana ya Mawadah, cikgu pun dah lupa. 5.4 dah masuk dalam di skrin? Dah. Ya? Sudah. 5.4 ni dah belajar? Ya. Dah. 5.4 saja kan? Betul-betul. Okey, hari ni kita nak masuk 5.5. Okey, sebentar Okey, langkah-langkah pembentukan Malaysia. Okey, kita imbas kembali Kita imbas kembali dulu. Pada pelajaran hari Isnin yang lalu, kita sudah belajar tentang topik 5.4 iaitu langkah-langkah pembentukan Malaysia. Okey, ada 6 langkah-langkah pembentukan Malaysia. Anda boleh menyenaraikan ke-6 langkah tersebut dan menjelaskan pula. Seperti yang telah kita belajar hari Isnin yang lalu. Okey, kita refresh balik apakah langkah-langkah tersebut. Yang pertama, siri lawatan antara pemimpin-pemimpin Persekutuan Tanah Melayu, pemimpin Sarawak, pemimpin Sabah, pemimpin Brunei. Dan juga pemimpin Singapura lah. Okey, dia sering melawat antara satu sama lain. Okey. Baik, yang seterusnya ialah langkah kedua, Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia, penubuhan JSKM. Dan yang ketiga ialah referendum Singapura. Yang keempat, rundingan London. Yang kelima, Suruhanjaya Pobol. Dan yang keenam ialah pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan. Jadi kita dah belajar pada hari Isnin yang lalu. Hari ini, pagi ini, insya-Allah kita akan belajar ni. Okey, Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharan Malaysia. Okey, sebentar. Okey, cikgu nak ambil ni Okey, baik. Dalam topik ini, anda perlu tahu apakah intipati Perjanjian Malaysia. Okey, isi kandungan utama dalam Perjanjian Malaysia itu. Jadi, perjanjian seperti Perjanjian Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka. Okey, jadi kemasukan Sabah, Sarawak, juga ada perjanjian supaya dua negeri ini dapat menyesuaikan, dapat memasuki Malaysia. So inilah yang kita telah belajar dalam bab yang lalu, pindaan Perlembagaan 1963 supaya membolehkan Sabah, Sarawak, Singapura menyertai Persekutuan Tanah Melayu dan membentuk Malaysia. Kan kita dah belajar sikit dia punya pengetahuan pada bab yang lalu. Jadi, okey, Perjanjian Julai 1963
Okey, turut dikenali dengan nama Perjanjian Malaysia ataupun dalam bahasa Inggerisnya Malaysian Agreement 1963 ataupun MA 63. Dia adalah satu dokumen perjanjian yang ditandatangani oleh Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, okey, Sarawak, Sabah dan Singapura. Supaya boleh membentuk Malaysia. Okey, dalam pelajaran tingkatan 4, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 adalah sebuah dokumen yang ditandatangani melibatkan kerajaan British, kan? Kerajaan British, Sultan-Sultan Negeri-Negeri Melayu, kan? Kan Sultan-Sultan Negeri Melayu. Jadi terhasillah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka. Tapi untuk 1963 ni adalah satu perjanjian untuk membentuk Malaysia. Okey, ditandatangani di London dan kandungan perjanjian ini seperti yang telah dikemukakan oleh JAK, yang kita belajar dalam JAK ni dia. Ni. Ya ni. Ini dia. Ada 23 perkara laporan dalam JK seperti yang telah kita belajar pada hari Isnin yang lalu. Jadi kandungan perjanjian tersebut berdasarkan laporan JK. Okey, baiklah. Jadi inilah yang penting, inilah hasil pembelajaran kita pada pagi ini untuk topik ini, iaitu pelajar dapat menjelaskan intipati Perjanjian Malaysia. Intipati ini bermaksud perkara yang utama, kandungan utama yang menjadi teras perjanjian tersebut ada 7. Dia banyak lagi dia ada 20 perkara. Intipati memorandum 20 perkara. Nanti kita lihat apakah 20 perkara tersebut. Okey, baik, kita tengok sampai nombor 7 dahulu. Okey, tarikh pembentukan Malaysia adalah pada 31 hari bulan Ogos 1963. Kita ambil tarikh sempena kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu, kita seragamkan. Tetapi tidak dapat menjadi kenyataan. Dipinda kepada 16 September 1963. Sebab apa? Nanti kita belajar dalam topik selepas ini. Kan ada sebab dia. Baik, kemudian intipati yang kedua ialah Sarawak, Sabah, Singapura menjadi ahli dalam Persekutuan Malaysia bersama-sama Persekutuan Tanah Melayu. Maksudnya, negara Malaysia yang baru ini terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura. Baik, bagaimana dengan Brunei? Brunei tarik diri last minute. Nanti kita belajar dalam topik selepas ini. Okey, tak jadi pula masuk. Kan? Baik, yang ketiga. Kerajaan British mengiktiraf kedaulatan Sarawak, Sabah dan Singapura. Bermaksud, buat catatan di sini sikit. Okay? Bermaksud, mengiktiraf kedaulatan ini ialah kemerdekaan lah. Jadi, secara automatik Sabah, Sarawak dan Singapura memperolehi kemerdekaan apabila kerajaan British mengiktiraf negeri-negeri tersebut. Kan dapatlah kemerdekaan. Baik, yang keempat. Okey, kelebihan diberikan kepada Sarawak dan Sabah untuk menubuhkan kabinet negeri. Okey, seperti dalam 20 perkara yang dituntut oleh Sabah dan Sarawak yang kita belajar sebelum ni. Macam ni. Nampak 20 perkara bagi Sabah, 18 perkara bagi Sarawak. Inilah tuntutan dia. So, tuntutan dia, Sabah dan Sarawak berkuasa menubuhkan kabinet negeri. Menubuhkan kabinet ni jemaah negeri. Jemaah negeri. Baik. Memperuntukkan tempoh masa peralihan, contohnya dalam bidang pentadbiran awam serta pendidikan kepada Sarawak dan Sabah. Mesti adalah tempoh peralihan. Sebab sebelum Sabah dan Sarawak menyertai Malaysia,
Okey, bidang pentadbiran awamnya ada diisi oleh pegawai Inggeris, okey, ada diisi oleh bukan orang tempatan, okey. Jadi perlulah ada tempoh peralihan tersebut berperingkat-peringkat bidang pentadbiran awam dan pendidikan Sarawak dan Sabah ni bercorak tempatan akhirnya. Jadi itulah tempoh masa peralihan maksudnya. Baik, untuk kerusi parlimen, okey, Singapura ada 15 kerusi, maksudnya 15 wakil rakyat, okey, dari Singapura di parlimen. Sarawak 24 kerusi dan Sabah 16 kerusi. Jadi dalam parlimen Malaysia bertambahlah 15 campur 24 campur 16. Berapa kerusi tu? Okey, berapa? Berapa? 15 campur 24 campur 16. Cikgu lambat sikit matematik ni. Lebih kurang dalam 55 buah kerusi 5. tambahan. Kan? 55 buah kerusi tambahan di parlimen. Jadi parlimen kena sediakanlah 55 kerusi tambahan tu. Okey, jadi itulah dia. Nombor 7, okey, Bumi Putera Sarawak dan Sabah. Okey, Bumi Putera Sarawak dan Sabah mendapat pengiktirafan yang sama seperti orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan. Bermaksud Bumi Putera Sarawak dan Sabah mendapat hak keistimewaan sama seperti orang Melayu. Begitulah pelajar-pelajar intipati Perjanjian Malaysia 7 perkara. Dia banyak lagi. Ini baru 7, ada lagi 13 di sini. Awak kena scan sini. Scan ni, intipati memorandum 20 perkara ni, itulah dia dalam tu ada. Cuba scan nanti selepas ini. Jadi yang penting yang ini. Okey, inilah dia. Baik Okey, seterusnya. Kita lihat di bahagian informasi, sudut informasi ini. Baik, ni berkaitan dengan Sabah. Okey, Sabah menyertai Malaysia. Menyertai Malaysia, dia setuju menyertai Malaysia. Namun begitu, Sabah menggunakan bahasa Inggeris, okey, dalam tempoh 10 tahun. Okey, selepas tahun 1963. Okey. Jadi Sabah tidak menggunakan bahasa Melayu selepas Sabah menyertai Malaysia. Okey. Jadi walaupun Sabah bersetuju mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tetapi sebagai balasan dibenarkan menggunakan bahasa Inggeris dalam tempoh 10 tahun selepas tahun 1963. Maksudnya, okey, okey, maksudnya macam ni, macam mana cikgu nak faham kepada kamu? Okey, baik. Sepatutnya dalam perlembagaan dengan jelas dah tulis bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan Malaysia. Okey, jelas dalam perlembagaan. Jadi bahasa Melayu sepatutnya digunakan dalam mana-mana urusan rasmi kerajaan. Okey, tetapi Sabah dapat perkecualian di sini. Okey, selepas Sabah menyertai Malaysia pada tahun 1963, Sabah dibenarkan menggunakan bahasa Inggeris dalam tempoh 10 tahun. Macam tu. Okey, jadi itulah balasan Sabah. Okey, itu berasal pada Sabah sebab Sabah diiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi sebagai balasan, Sabah dibenarkan guna bahasa Inggeris. Lepas itu Sabah akan guna bahasa Melayu pula sebagai bahasa kebangsaan di negerinya. Macam tu. Baik, kita lihat bagaimana berlaku perubahan dari segi bahasa Melayu tu kan. Okey, Datuk Mustafa Datuk Harun pada tahun 1970 telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Pendidikan sebagaimana dalam dasar pendidikan kebangsaan. Dah ubah sebab dah lebih 10 tahun. Jadi tak boleh guna bahasa Inggeris lagi. Kena guna bahasa Melayu. Baik, begitu juga dalam Dewan Undangan Sabah. Jadi sebelum ni Dewan Undangan Sabah menggunakan persidangannya dalam bahasa Inggeris, totally bahasa Inggeris. Tahun 1971 menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa dalam urusan rasmi negeri Sabah. Jadi begitulah yang berlaku di Sabah tentang penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
Jadi di sini kita nampak dalam situasi di Sabah ni kita nampak satu tolak ansur antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri Sabah, tolak ansur. Jadi dengan tolak ansur ni dua-dua kerajaan ni dapat saling apa nama, saling bermuafakat, saling bekerjasama, saling bantu membantu sama satu sama lain. Dan kerajaan persekutuan faham bahawa Sabah baru saja masuk Malaysia, jadi perubahan secara mendadak tiba-tiba nak ganti bahasa Melayu tak boleh. Sedangkan mereka sudah menggunakan bahasa Inggeris sejak zaman pemerintahan SB, nak tinggal bahasa tu, jadi kenalah perlahan-lahan untuk beralih kepada bahasa Melayu. Jadi kita dapat lihat di sini adalah satu tolak ansur sebenarnya. Okey. Alright, baik, itu tentang Sabah. Okey, baik. Nanti awak scan ni tolong scan. Okey. Ataupun sebenarnya cikgu dah scan ni. Rasanya cikgu tak kongsi dengan awak. InsyaAllah cikgu akan kongsikan sebentar ini selepas kelas ni. Okey, kita lihat pula misi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Okey. Baik. Okey. Kita tahu bahawa di peringkat awal reaksi Indonesia adalah mengalu-ngalukan cadangan pembentukan Malaysia. Namun begitu Indonesia berubah fikiran. Kita telah belajar dalam topik sebelum ni untuk menentang Malaysia. Sebab apa? Sebab apabila Tunku Abdul Rahman membuat kenyataan Indonesia terlibat dalam pemberontakan di Brunei. Jadi terus Indonesia membantah pembentukan Malaysia dan melancarkan dasar konfrontasi. Ingat balik pelajaran hari Senin. Hari Senin ke? Masa cuti tu kan? Baik. Okey. Kita lihat Indonesia membantah pembentukan Malaysia di PBB lah. Secara gunakan saluran undang-undang, saluran betul. Jadi SU Agong PBB pada ketika itu, UTAN telah mengumumkan satu jawatan kuasa iaitu UNMM, iaitu satu jawatan kuasa yang akan melawat Sabah dan Sarawak dan membuat tinjauan Sarawak dan Sabah bersetuju menyertai. Jadi tujuan UNMM yang seperti yang cikgu cakap tadi, Sarawak dan Sabah. Itu tujuan UNMM. Baik, selepas tinjauan itu tamat, UNMM tu pun buat laporan dan mendapati bahawa majoriti rakyat ataupun penduduk Sarawak Sabah menerima pembentukan Malaysia. Jadi Indonesia tak boleh cakap apa-apalah. Sebab bangsa-bangsa bersatu ni adalah orang tengah. Adalah satu badan dunia. Jadi Indonesia tak boleh cakap apa-apa dah. Maksudnya Sarawak dan Sabah terima dengan rela hati menyertai Malaysia. Macam tu. Baik. Kita lihat peristiwa pengisytiharan Malaysia. Yang ni simple saja. Peristiwa ini ada berlaku di tiga tempat, iaitu di Kuala Lumpur, di Sarawak dan Sabah. Pada 16 September 1963. Kenapa ni cikgu nak cakap? Kenapa 16 September 1963? Rentetan pemberontakan Brunei. Di Brunei berlaku pemberontakan, itu satu. Kemudian terdapat pula laporan bantahan rasmi oleh Indonesia, maka rancangan awal mengisytiharkan pembentukan Malaysia pada 31 hari bulan Ogos 1963 terpaksa ditangguhkan. Sebab apa? Laporan tu lambatlah disiapkan. Laporan tu lambat disiapkan kerana masalah-masalah itu tadi. Kemudian laporan tu hanya boleh siap pada 14 September 1963. Jadi Malaysia terpaksalah diisytiharkan pada 16 September 1963. Tak apalah kan. Antara kelebihannya kita dapat cuti 2 kali. 31 Ogos sekali, 16 September sekali. Itu antara kelebihannya lah. Baik. Yang Tuan Agong,
di Kuala Lumpur pengisytiharan tersebut Yang Tuan Agong membacakan pengisytiharan sambil disaksikan oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman. Okey, simple saja. Baik, di Sarawak, okey, Datuk Abang Haji Openg Abang Sapi'i mengangkat sumpah jawatan yang di-Pertua Negeri Sarawak disaksikan oleh pengisytiharan dibaca oleh Wakil Kerajaan Persekutuan Datuk Khir Johari. Okey, turut hadir ialah anggota Kabinet Negeri Sarawak. Baik, untuk Sabah, okey, untuk di Sabah, Datuk Mustafa Datuk Harun mengumumkan pengisytiharan Malaysia di Kota Kinabalu serta angkat sumpah sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah. Okey, Tun Abdul Razak mewakili Kerajaan Persekutuan menghadiri pengisytiharan di Sabah. Pengisytiharan Malaysia di Sabah. Baik. Itulah dia pelajar-pelajar. Okey, topik 5 Okey, 5.5 Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharan Malaysia. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Silakan untuk topik ini. Silakan nak tanya. Sila buka pada soalan Perjanjian Julai 1963. Silakan. Tadi kan cikgu katakan Sabah dia guna bahasa Inggeris. Apa Yes. faktor ni sebenarnya? Latar belakang masyarakat tu sendiri Baik, begini. Okey, bahasa Inggeris. Terima kasih Mawadah. Macam ni. Sabah telah diperintah dengan lama okey, oleh syarikat berpiagam, syarikat Borneo, syarikat British Utara Borneo, SBUB, syarikat berpiagam British Utara Borneo, SBUB. Okey, jadi SBUB ni sebuah syarikat Inggeris dan syarikat inilah yang mentadbir negeri Sabah. Okey, syarikat inilah mentadbir negeri Sabah. Itu satu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey, kemudian syarikat ini menyerahkan negeri Sabah kepada British dan Sabah akhirnya menjadi tanah jajahan. Okey, jadi dekat sini Sabah mengalami dua peringkat pentadbiran. Yang pertama ditadbir oleh SBUB, syarikat Inggeris. Kemudian syarikat Inggeris menyerahkan negeri Sabah kepada British dan menjadi tanah jajahan British. So, dalam tempoh ini, okey, Sabah ni menggunakan bahasa Inggeris dalam urusan rasminya. Bahasa Inggeris total. Jadi bila itu sebabnya Sabah, okey, dia pencualan bagi Sabah, okey, selepas 16 September Sabah Inggeris sebagai bahasa rasmi urusan kerajaan negerinya. Tetapi sedikit-sedikitlah lepas tu dia akan tukar. Faham? Faham tak? Mau dah? Faham cikgu, jelas. Sebab faktor dia kan awak belajar dalam Tanda Tampat. Okey, Sabah diperintah oleh SPUB. Kemudian SPUB ni menyerahkan Sabah kepada British sebagai tanah jajahan mahkota. Ingat balik. Okey. Jadi dah ingatkan dah merdeka dah. Tak merdeka pun sebenarnya diserahkan kepada British. Satu lagi ialah rakyat Sabah pun dia tak ada respon apa-apa. Tiada penentangan. Tak sama macam Sarawak kan, apabila Sarawak nak diserahkan kepada British berlaku penentangan oleh rakyatnya. Sabah tak. Sabah tiada penentangan. So dekat situ kita dapati bahawa jadi bahasa Inggeris ni telah lama sebatilah dalam masyarakat negeri Sabah, terutama yang berkhidmat dalam pentadbiran negeri Sabah. So guna-guna bahasa Inggeris. Okey, bahasa primer lah. Bahasa pribumi ni dipertuturkan juga tapi di peringkat locality, di peringkat kampung, di peringkat kejiranan. Tapi dalam urusan rasmi Sabah menggunakan bahasa Inggeris. Jadi itulah orang kata, cikgu cakap tadi, satu tolak ansur. Okey, antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri Sabah. Begitu je lah Okey. Baik. Kalau tak ada apa-apa, ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Cikgu lupa tulis misi pelajaran untuk ni. Nantilah cikgu tuliskan balik kemudian. Okey. Baik. Kalau tak ada soalan, kita teruskan dengan konfrontasi dan usaha menangani. Yang ni cikgu nak jelaskan konfrontasi. Baik. Oh, tak ada. Oh.
Cikgu lupa nak save. Sepatutnya dah ada dah di sini sebenarnya. Cikgu tak save ni. Aduh, sayangnya. Cikgu dah tulis dah KK di sini. Tapi tak apa. Baik. Okey Baik. Topik 5.6. Sekejap, cikgu tulislah dia punya KK dulu supaya anda jelas. Okey. Okey, sebentar Okey, kita masuk topik 5.6. Rujuk muka surat seterusnya. Okay, apakah misi pelajaran kita hari ini? Nombor 1. Okey, nombor 1. Nombor 1. Sekiranya okey, pelajar anda dapat jelaskan sebab-sebab Indonesia terhadap Malaysia. Okey, itu yang pertama. Okey. Jadi yang pertama, pelajar dapat menjelaskan sebab-sebab Indonesia melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia. Baik, yang kedua. Okey. Pelajar dapat menjelaskan tindakan konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Okey, jadi apakah tindakan konfrontasi tersebut terhadap Malaysia? Okey, baik. Seterusnya lah yang ketiga. Yang ketiga ialah ada 3 kat sini sebab cikgu ingat lagi. Sebab cikgu dah ajar kelas 5 Al-Farabi. Pelajar dapat menjelaskan Indonesia. Alright. Baik, 3 ni. Okey, besar sikit. Alright. Okey, belajar-belajar dapat lihat dengan jelas misi pelajaran kita ada 3. 1, kita kena tahu sebab-sebab Indonesia menentang Malaysia. Konfrontasi itu penentangan. Kalau kita rujuk kamus Dewan, konfrontasi dalam bahasa Inggeris ni sebenarnya konfrontasi ni adalah satu istilah bahasa Inggeris. Bahasa Melayu penentangan saja. Yang kedua, kita perlu menjelaskan tindakan konfrontasi Indonesia tersebut terhadap Malaysia. Okey, bagaimana Indonesia bertindak menentang Malaysia ni, bagaimana cara dia. Okey. Dan yang ketiga, apakah tindakan kerajaan? Tindak balas kerajaan. Okey, tindak balas kerajaan menangani konfrontasi Indonesia tersebut. Baik. Jadi pelajar, konfrontasi ini kita dah tahu maksudnya ialah penentangan. Okey, maksudnya ialah penentangan. Okey. Jadi cikgu dah beritahu juga sebelum ini juga, Indonesia pada peringkat awal dia tak menentang pembentukan Malaysia, sebaliknya mengalu-alukan. Tetapi penentangan tu akhirnya wujud apabila Tunku Abdul Rahman membuat kenyataan Indonesia terlibat dalam pemberontakan Brunei 7 Disember 1962. Okey, Tunku Abdul Rahman percaya bahawa Indonesia memberi sokongan kepada Tentera Nasionalis Kalimantan Utara TNKU membantu Parti Rakyat Brunei yang dipimpin oleh AM Azhari melakukan pemberontakan di Brunei. Itu sebab dia. Okey. Okey, jadi Indonesia marah dengan kenyataan Tunku Abdul Rahman ni dan menyelar rancangan Malaysia sebagai satu dasar neokolonialisme. Okey, baik. Jadi, apakah sebab kita nak jawab KK kita ni? Apakah sebab kerajaan Indonesia melancarkan konfrontasi? Jadi konfrontasi ni satu dasar Indonesia, dasar konfrontasi terhadap tanah Melayu. Konfrontasi tu penentangan lah kan.
mengapa Indonesia menentang Malaysia. Yang pertama, rancangan Malaysia sebagai dasar neokolonialisme. Apakah maksud neokolonialisme, pelajar-pelajar? Maksud neokolonialisme ialah ni kan, maksud dia ialah penjajahan bentuk baru. Tak nampak. Sekejap, cikgu kena tukar yang lain. Tuliskan penjajahan bentuk baru penjajahan bentuk baru. Tu dia. Penjajahan bentuk baru yang dirancang oleh kerajaan British. Sebab pertama. Sebab kedua pula ialah mengancam kedudukan Indonesia. Tu, dua sebab sahaja. Satu, penjajahan bentuk baru. Dua, mengancam kedudukan Indonesia. Settle. KK yang pertama. Kan? Jadi, duta-duta Malaysia ke Indonesia telah dipanggil pulang. Sebab keselamatan mereka terancam. So, panggil pulang dengan kadar segera. Dan terputuslah hubungan antara Indonesia dan juga Malaysia pada ketika itu. Baik. Bagaimana tindakan konfrontasi Indonesia tersebut? Baik, Indonesia telah melancarkan dasar konfrontasi dengan slogan Ganyang Malaysia. Ganyang ni maksud memusnahkan secara total. Ganyang bahasa Indonesia ni. Ganyang ni musnahkan, hancurkan secara total lah. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya mass destruction. Kan? Itu yang pertama. Ini adalah tindakan yang pertama. Tindakan yang pertama. Sekejap, kena tulis. Ini yang pertama. Yang kedua adalah serangan gerila. Yang berlaku di Sarawak, serangan gerila terhadap Sarawak dan serangan gerila terhadap negeri Johor. So, yang kedua adalah serangan gerila. Gerila ni adalah tentera. Gerila ni adalah satu kaedah serangan atau kaedah peperangan atau war arts. Cara-cara berperang, maksudnya iaitu sabotaj, serang senyap secara sulit, tiba-tiba dah meletup aja, tak tahu siapa yang buat. Itu adalah serangan gerila. Macam tu. Baik. Ada dua lah, kalau dalam buku teks ni ada dua tindakan konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Sebenarnya banyak lagi. Cikgu cuba senaraikan. Ni di luar buku teks. Cikgu tambahkan sebagai maklumat tambahan. Cikgu tukar warna sikit di sini kepada warna biru. Tadi dua kan? Ni nombor satu. Ini nombor satu. Slogan Ganyang Malaysia, tu satu kan. Indonesia telah melancarkan dasar konfrontasi dengan slogan Ganyang Malaysia. Yang kedua, serangan gerila. Yang kedua, serangan gerila, satu di Sarawak, satu lagi di negeri Johor. Ada dua lah. Baik. Dan tambahan, cikgu tambah di bawah ni, yang ketiga di sini, tambahan. Yang ketiga selain itu, tak nampak ni, cikgu tulis kat bawah sini. Yang ketiga adalah serangan. Sekejap cikgu nak test, nak setting balik cikgu punya ni sebab dia tak berapa nak, cikgu punya pen tak berapa nak smooth. Cikgu kena restart balik sebentar, bagi cikgu masa selama beberapa saat sekejap. Dah kot. Alright. Barulah selesa. Baik, yang ketiga ni adalah serangan terhadap kapal nelayan Malaysia. Kapal nelayan Malaysia.
Itu serangan. Yang keempat, pencerobohan ruang udara. Cikgu tak Kalau nampak cikgu. Tak nampak. Tak nampak? Warna biru tak nampak. Tak nampak warna biru. Okey, okey, baik. Cikgu nak tukar warna lain lah. Okey, cikgu padam balik. Tak nampak Okey, tukar warna apa pula nampak ni? Okey, warna merah. Nampak warna merah tak? Itu 2, 3. Nampak tak? Kan? Nampak cikgu. Okey. Serangan terhadap, ke tak nampak lagi? Terhadap kapal nelayan. Okey. Serangan terhadap kapal nelayan, tu yang ketiga. Yang keempat, okey. Ni tambahan maklumat ya. Tambahan. Pencerobohan ruang udara. Okey, Indonesia telah menceroboh ruang udara kita. Kan? Yang kelima, Indonesia juga menghantar pengintip, pengintip untuk musnahkan Malaysia dari dalam. Spy, menghantar pengintip spy. Okey. Dan yang keenam, Indonesia juga telah memburukkan nama negara. Okey. Okey, Indonesia juga telah memburukkan nama negara kita di luar, di negara-negara luar. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam catatan cikgu ni ada 6 lah, okey, tindakan konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Macam tu. Yang ni tambahan lah, 3, 4, 5, 6 tambahan. Okey. Baik, kita lihat untuk KK yang ketiga ni, bagaimanakah kerajaan menangani konfrontasi Indonesia tersebut. Okey, jom kita tengok di sini. Okey. Yang ini dia pada muka surat seterusnya. Ni muka surat yang ni. Muka surat 108. Baik. Okey, yang ni kita lihat. Ni masih lagi dalam konfrontasi Indonesia, cara-cara konfrontasi. Okey. Yang ni yang cikgu cakap gerila tadi, pada tahun 1963, 12 April, pendaratan tentera dan separa tentera Indonesia di Sarawak. Pada tahun 1963 pula, 29 Disember, pendaratan tentera Indonesia di Kalabakan Sabah dan berlaku peristiwa berbalas tembak, pertempuran lah antara pasukan keselamatan Malaysia dengan tentera Indonesia. Kemudian tentera Indonesia juga telah mendarat di Labis, Johor, dan ramai juga di kalangan tentera itu telah ditahan oleh pasukan tentera Malaysia di Johor. Itulah dia. Jadi apabila Indonesia menyerang Malaysia secara ketenteraan, maka kita pun mengambil pendekatan bertahan. Dah kena serang, kena bertahan lah. Dan kita tak pula hantar tentera kita menyerang Indonesia, tak. Nampak Malaysia punya pendirian. Sebaliknya Malaysia terus membawa isu serangan ni ke Majlis Keselamatan PBB. Nampak? Okey. Jadi akhirnya konfrontasi itu, serangan Indonesia terhadap Malaysia itu akhirnya kalah. Serangan itu tidak berjaya. Malaysia berjaya, tentera Malaysia yang dibantu oleh tentera Commonwealth berjaya mematahkan serangan gerila Indonesia tersebut. So serangan Indonesia terhadap Malaysia gagal sama sekali. Namun begitu terdapatlah pasukan ataupun anggota tentera kita yang gugur. Okey, baik. Ini dia Datuk Ismail Abdul Rahman, dan Omar Ong Yok Lin di belakang tu, yang orang kata pergi ke PBB mengadukan tentang konfrontasi tersebut, isu serangan Indonesia terhadap Malaysia. Baik, yang ni yang ketiga, misi yang ketiga untuk pelajaran topik ini. Bagaimanakah kerajaan
menamatkan konfrontasi tersebut. Okey, menangani konfrontasi tersebut. Baik. Okey, secara keseluruhan kerajaan dia mengamalkan pendekatan diplomatik. Okey, pendekatan diplomatik tolak ansur, tidak menggunakan pendekatan kekerasan. Okey. Malah semasa Indonesia menyerang kapal-kapal nelayan rakyat kita, okey, Malaysia tak ambil apa-apa lagi tindakan. Tak ada lagi ambil tindakan. Sebaliknya memberi amaran. Okey. Begitu juga apabila Indonesia menceroboh ruang udara Malaysia. Malaysia tak ambil tindakan apa-apa pun. Hanya sebaliknya menasihat dan memberi amaran. Okey. Okey, Malaysia hanya ambil tindakan mempertahankan kedaulatan negara apabila berlaku serangan terhadap negeri-negeri. Okey, seperti negeri Sarawak, Sabah dan juga Johor. Sebagai satu tindak balas mempertahankan kedaulatan. Baik. Jadi kita lihat langkah yang pertama. Jadi langkah pertama ni pemimpin Persekutuan Tanah Melayu dan Indonesia berunding berkenaan dengan konfrontasi yang dirancang oleh SU Agong PBB. Dia panggil PBB panggil pemimpin Persekutuan Tanah Melayu, pemimpin Indonesia berunding untuk menamatkan konfrontasi. Itu langkah pertama. Nampak? Langkah kedua, Presiden Macapagal. Presiden Macapagal ni Presiden Filipina. Filipina juga tak setuju tentang pertukaran Malaysia sebab mendakwa Sabah ni adalah sebahagian daripada Filipina. Nampak? Jadi Macapagal pun menganjur rundingan di peringkat pegawai di Manila. So negara kita hantarlah pegawai Muhammad Ghazali Syafi'i sebagai wakil kerajaan berunding dengan kerajaan Filipina. Okey, beritahu bahawa Sabah, okey, untuk tuntut Sabah ni adalah di bawah British sebelum Sabah ni nak menyertai Malaysia. Jadi sebenarnya terus Filipina sepatutnya terus berunding dengan British. Jadi itulah antara isi-isi rundingan dalam perjumpaan tersebut. Baik, yang ketiga. Kemudian Tunku Abdul Rahman menerima undangan Presiden Soekarno untuk bertemu di Tokyo. Okey. Dan dalam pertemuan ini Tunku Abdul Rahman mengambil kesempatan menerangkan tujuan pembentukan Malaysia bukan untuk mengancam Indonesia, bukannya penjajahan bentuk baru British. Jadi itulah penerangan Tunku Abdul Rahman kepada Soekarno. Okey, kita tengok yang keempat pula. Kemudian kita punya Tun Abdul Razak. Okey, Tun Abdul Razak, okey, menghadiri mesyuarat peringkat menteri luar di Manila, okey, bagi menyelesaikan Subandrio. Ini bagi peringkat menteri-menteri luar pula. Okey. Jadi kita hantar Tun Abdul Razak. Okey. Baik, kemudian yang kelima. Okey, yang kelima. Okey, 31 Julai hingga 5 Ogos persidangan antara ketua kerajaan Malaysia, Indonesia dan Filipina berkenaan dengan pembentukan Malaysia. Hasil rundingan tersebut, okey, masih sebulat suara untuk menyerahkan isu pembentukan Malaysia ni ke PBB. Itu sebabnya PBB ni menubuhkan United Nation Malaysia Mission, okey, UNM, yang seperti kita belajar tadi. Baik, yang keenam. Okey, rundingan Malaysia, Indonesia dan Filipina berlangsung pada tahun 1964, melibatkan 2 persandingan di peringkat menteri di Bangkok dan 1 di Tokyo. Jadi di sini kita dapat lihat Thailand menjadi orang tengah untuk menganjurkan pertemuan Malaysia dengan Indonesia. Begitulah dia. Dan yang ketujuh, okey, oleh kerana pada tahun 1965 ni berlaku perubahan politik di Indonesia, kerajaan Presiden Soekarno telah digulingkan oleh Jeneral Suharto. Maka Jeneral Suharto nak menamatkan konfrontasi ini, nak memulihkan hubungan dengan Malaysia. So Jeneral Suharto hantar wakilnya Jeneral Ali Martopo dan Adam Malik
Hmm. This cakap seorang-seorang. Hello. Dengar tak suara cikgu? Nah, Lama tak terputus? baru je. Baru saja okey, baik. Sampai mana tadi? 7. Nombor 7. Nombor 7. Nombor 7. Ah, Nombor 7 je. Nombor 7 mana? Oh, ni. Ni Kejap cikgu share kejap sebab dah terputus tadi kan. Okey, baik. Sebab dah habis waktu cikgu cakap seorang-seorang lah tadi. Allahu Akbar. Okey, inilah dia nombor 7. Okey, nombor 7. Okey, nombor 7 ni pada tahun 1965, okey, Indonesia nak menamatkan konfrontasi sebab berlakunya pelaku perubahan politik di Indonesia apabila Presiden Soekarno telah digulingkan oleh general tenteranya sendiri iaitu Jeneral Soeharto. Okey, akhirnya Jeneral Soeharto jadi mengetuai negara tersebut. Okey, Jeneral Soeharto menjadi ketua lah bagi negara Indonesia dan melantik Jeneral Ali Matopo dan Adam Malik untuk berunding menamatkan konfrontasi. Akhirnya konfrontasi pun tamat pada 4 Ogos. Kemudian pada 11 Ogos pula Tun Abdul Razak menandatangani persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia. Tamatlah konfrontasi. Pelajar-pelajar. Jadi kita dapat tahu bahawa daripada langkah-langkah tersebut kita dapati bahawa memang benar langkah-langkah tersebut menggunakan pendekatan diplomatik. Malaysia menggunakan pendekatan diplomatik. Malaysia tak guna pun pendekatan yang kekerasan. Okey. Malaysia guna pendekatan diplomatik tu satu, tu yang paling utama. Yang kedua, okey, pendekatan mempertahankan kedaulatan negara apabila diserang oleh tentera Indonesia. Nampak? Malaysia tak pun mengisytiharkan perang, tak ada. Malaysia tidak pun mengisytiharkan perang dengan Indonesia. Sebaliknya hanya mempertahankan kedaulatan negara sahaja. Nampak? Jadi dekat sini, okey, apa yang pengajaran kita dapat, okey, pendekatan diplomatik adalah satu pendekatan yang terbaik untuk menyelesaikan sebarang masalah. Okay? Manakala pendekatan berbentuk kekerasan akan menimbulkan konflik yang lebih besar lagi. Nampak? Katakanlah Malaysia, okay, pun ikut sama macam PL Indonesia. Okey, tak apa kau serang aku serang kau balik. Aku isytiharkan perang. Kita hantar kapal kita hantar jet pejuang kita bom Indonesia. Apa berlaku? Di Asia Tenggara akan berlaku peperangan lah pula. Okey, so berlakunya kacau bilau di Asia Tenggara antara Malaysia dengan Indonesia pula berperang. Kan dah perang kat situ pula. Jadi untuk mengelakkan perkara buruk itu berlaku, so kita gunakan pendekatan diplomasi untuk menyelesaikan konfrontasi ini. Okey, jadi tamatlah konfrontasi tersebut. Okey, ada nak tanya tak? Cikgu satu soalan. Silakan. Normalisasi tu apa? Normalisasi ni balik pada normal. Oh, okey. Normal balik kan. Okey, sebelum ni apa hubungan Malaysia dengan Malaysia? Baik kan? So, normalisasi ni maksudnya memperbaharui lah hubungan tu. Okey. Dulu kan kita kawan, lepas tu kita gaduh. Kita kawan lah balik. Berbaik-baik semula. Dalam bahasa Melayunya, berbaik-baik semula. Normalisasi lah. Kalau norma baru tu lain. Contoh norma baru kan. Norma baru maksudnya perkara baru dijadikan sebagai kebiasaan. Macam sekarang PDPR adalah satu norma baru dalam pembelajaran hari ini. Maksudnya kebiasaan baru, kelaziman baru. Okey, faham Jadi baik, memulihkan semula hubungan yang sebelum ni. Kita kawan Indonesia dengan Indonesia ni banyak memiliki persamaan. Okey. Jadi bergaduh sebab isu ini. So
oleh kerana apa nama Sukarno tu telah digulingkan, Jeneral Suharto tengok buat apa nama rugi Indonesia sebenarnya. Indonesia rugi apabila Indonesia melancarkan serangan, memutuskan hubungan dengan Malaysia, dapat dijual dengan Malaysia. Mata wang Malaysia tinggi. Nampak? Jadi pelancong Malaysia tak dapat masuk Indonesia pula. So rugi sebenarnya Indonesia. Malaysia tak ada benda. So baiklah kita tak sia-sia je konfrontasi. Dah lah kalah masa serangan dulu tu di Sarawak, Sabah dan Johor. Baik kita tamatkan dan kita berkawan semula. Kan? Jadi itulah dia pelajar-pelajar. Okay, akhirnya konfrontasi itu tamat. So untuk Filipina pula akhirnya selepas rundingan dijalankan dan juga laporan daripada UNMM, misi PBB di Sarawak dan Sabah, akhirnya Filipina mengiktiraf Sabah adalah milik Malaysia. Sabah adalah milik Malaysia kerana laporan PBB itu menyatakan semua rakyat Sabah berminat untuk menyertai Malaysia. Akhirnya Filipina mengiktiraf. So tak adalah lagi bantahan daripada Filipina. Settle lah masalah sampai sekarang. Itulah dia pelajar-pelajar. So sebenarnya kita ada satu latihan ni pelajar. Okay, snapshot sekarang. Sila snapshot. Boleh dah? Dah snapshot dah? Dah. Dah. Okay, latihan kebat menganalisis. Apakah faktor kejayaan pembentukan Malaysia? Berikan penjelasan anda. Jadi awak gunakanlah masa cuti ni, fikir dulu macam mana, sebab kita jumpa pada hari Senin minggu depan kan. Jadi hari Senin minggu depan kita akan jawab soalan ni. Kita akan jawab soalan ni. Jawab dulu, cuba, salah tidak mengapa. Cuba jawab. Nanti kita bincang sama-sama. Apakah faktor kejayaan pembentukan Malaysia? Jawapannya semua ada dalam buku teks. Ni menganalisis. Awak kena ambil sini, ambil sana, ambil sini, jadikan dalam bentuk jawapan. Faktor kejayaan pembentukan Malaysia. Okey, baik. Itu saja dari cikgu. Maafkanlah cikgu sebab tadi ada technical sikit problem. Gitulah dia. Biasalah kan guna internet ni. Alright, jadi kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Dah lebih dah ni, dah kat pukul 9, awak ada kelas lain pula ni. Assalamualaikum. Cukuplah, nanti cikgu lain marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ditangguhkan. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Sama.